Sofia. Hai Nurmala Seri. Hai Aziz. Okay, kejap. 5 minutes, kejap. Okay, jom masuk dulu. Kita bersama langsung sekali lagi di dalam page Fari Eva. Tak pasti jangan kongsi, tak wangi jangan beli. Hai. Hai, salam Cik Pa. Waalaikumsalam. Hai Ruzaima. Hai Kak Shi. Hai Aziz. Hai Aina. Cepat korang kalau tak kawan-kawan. Jom kita masuk share, like and komen dulu macam biasa. Okay. So Cik Pa ni lagi tadi duduk dekat sini ni. Okay, Cik Pa lagi tadi duduk dekat sini ni. Dekat dapur Cik Pa tak tahu apa dah jadi. Okay, so Cik Pa nak tengok hari ni apa dia nak masak apa Eri. Hai. Tukar pun logo. Hai Cik Pa, Kak Shi here. Yes, tadi Cik Pa nampak Aziz dah panggil Kak Shi. So bagus yang tim Fari ni sebab apa sekali kalau Cik Pa masukkan dia akan pasti panggilkan anak-anak tim dia masuk. Sebab mungkin ada banyak yang diorang perlu belajar kat sini. Mungkin adalah sikit yang diorang boleh sharing kat sini. So jom kita like and komen dulu. Kita like and komen dulu baru masuk. Okay, alright. So Cik Pa dah habis kerja. Semoga Assalamualaikum. Moga cepat baik. Okay, so alright. So terima kasih ejen Cik Pa. Terima kasih pada tim-tim Cik Pa yang bagi Cik Pa semangat. Okay. Yang bagi Cik Pa semangat. Cik Pa hari ni janganlah korang rasa sensitif sangat sebab status Cik Pa tu tak ada benda pun status Cik Pa tu. Okay, jangan rasa macam benda tu adalah satu sindiran. Okay, benda tu bukan sindir pun, bukan apa. So kalau kita fikir yang baik-baik dia akan jadi baik. Kalau kita fikir yang tak baik dia akan jadi tak baik. So korang kena, mindset korang tu kena ubah dulu. Kena cuba polish sikit mindset korang tu dulu. So jom kita like and share and komen dulu. Kita like dulu. Okay, panggil tim-tim kita macam biasa pukul 12.30. Okay, Cik Pa biasa, macam biasa juga buat bisnes online. Masih lagi kita PKP. So Cik Pa cuba untuk nak sihatkan diri Cik Pa sebab sihat ni dia tak boleh paksa tau. Cik Pa tak boleh paksa. Okay, so Cik Pa works from home. Kalau siapa nak tahu. Okay, siapa Eri? Ramai orang tak kenal Eri lagi So Eri adalah ni. Okay, so Cik Pa masuk bilik dia. Kejap. Okay, so apa kerja Eri? Kerja Eri ni setiap hari kerja Eri dia update segala informasi tentang IT yang berkaitan dengan IT, website kita, ejen-ejen kita. So Eri dia selalu update. Okay, dia selalu update apa yang ejen-ejen, anak-anak ejen buat. Ini work from home. Cepat buat work from home. Okay, so siapa yang belum lagi komen, share dulu. So Cik Pa akan tunjukkan sedikit siapa Eri. Ramai yang orang tak tahu siapa Eri. Eri siapa? Eri siapa? Eri berang sikit. Okay, so Cik Pa ambil sedikit masa untuk Eri. Sorry Eri ganggu. Okay, so Eri dia setiap hari dia akan updatekan untuk you all buat kelas-kelas. Yang kelas free tu kan. So kalau nak kasih orang ilmu, dia kena masuk kelas juga. Eri setiap hari dia masuk kelas. Okay, dia ada masuk kelas TikTok, dia ada masuk kelas Shopee. So ilmu ni semua cuma TikTok je lah. Dia tak ajar korang kan. Sebab Cik Pa nak suruh korang fokus dulu untuk apa yang kelas yang Fari bagi. Contoh dia akan fokus dan kontrol pada Shopee. Yang sekarang ni kita sangat gila dekat telinga-telinga di HQ juga panas, telinga-telinga di di ejen-ejen kita pula panas. So siapa Eri? Diorang cakap Eri ni siapa? Eri ni siapa? Okay, so diorang banyak tanya Eri. Eri cuba cakap Eri siapa Eri? Security IT Manager. Okay, Security Marketing IT Manager. Yes, Eri adalah nama penuh dia Muhammad Fitri Ahmad Ghazali. Okay, dia adalah salah seorang tim Cik Pa di Fari, iaitu di IT Manager di Security IT. So apa-apa berkaitan dengan Shopee, berkaitan dengan pasaran-pasaran, kontrol-kontrol harga, main-main harga, buang harga, tolak harga, tambah harga, dia akan kontrol dekat sini. Okay, so kelas korang pula setiap hari Eri akan kontrol juga dekat sini. So office kita di HQ pun Eri akan kontrol di sini. So dia semua berkaitan dengan IT. So apa-apa kalau ejen especially yang banyak bertanya, Cikgu Eri ni macam mana nak buat, Cikgu Eri ni macam mana nak buat. So korang anytime boleh WhatsApp dengan Eri. Siapa yang ada nombor telefon Eri, so korang boleh WhatsApp lah. So Cik Pa nak terangkan dengan korang masih lagi yang ada bertanya
tanya dengan Cik Pa, kenapa kena tukar harga? Kenapa Cik Pa? Kenapa? Kenapa kena tukar harga? Cik Pa tak ada jawapan kenapa tukar harga. Sebab ini adalah arahan HQ. Ini adalah arahan HQ. So Cik Pa ada di sini Shopee. Kita pantau 24 jam. Okay? So, kita dah bagi notis selama 3 hari. So, untuk adilkan pada semua pihak, Cik Pa dah sedia maklum buat live sebelum ni. So, Alhamdulillah, terima kasih kepada ejen-ejen Cik Pa yang bekerjasama dengan Cik Pa di atas prihatin korang, di atas effort korang juga, alert korang juga dan kembali kepada harga asal. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. So, kita boleh puaskan kepada semua pihak dan sekarang Eri tengah buat conversation setiap siapa yang belum tukar harga lagi di sini. Okey, siapa yang belum tukar harga di sini, kita ada lebih kurang 33 nama company iaitu you all, saya ada ejen kita yang masih lagi belum pegang tukar harga dan kita berhak untuk buat report. Okay, ini adalah request receive seller contact and legal. Okay, so ini adalah berkaitan dengan legal juga harga kerana harga tidak sama dan selaras tak harga jemaah. Itu yang kita panggil tak harga jemaah. Wow, saya nampak kerja saya. Nampak kerja awak. Siapa ni Muhammad. Hai, okay, siapa nak tahu Muhammad Nurizamuddin, okay, adalah salah seorang freelance yang membuatkan poster-poster ni. Ini adalah hasil daripada kreativiti dia, idea dia. So, yang nampak poster-poster tu semua ni adalah hasil tangan dia, okay. Semua adalah hasil tangan dia. So, jangan bimbang siapa di tim FRE, okay, kita akan bantu dia untuk perbetulkan diorang punya logo. Salah seorang tim kita adalah Puan Yana. Dia dah betulkan logo dia dan kita bagi dia idea macam mana dia nak betulkan logo dia tu. Kita bagi, siap semua kita bagi. So, Cik Pa ada dekat sini yang masih lagi belum pula harga kat asal RM14.45 iaitu Nurziha. Okey, Nurziha. So, Eri akan pantau setiap korang punya Pukul 6. Ya? Sampai pukul 6. Sampai pukul 6 hari ni. Adakah kita buat sampai besok lagi notis? Pukul 12 ni dia orang akan respon. Okey, sebelum pukul 12 ya. Tengah malam ni dia orang nak respon. Shopee akan respon lah. Oh, Shopee akan respon. Sebab tu Okey. kena ubah sebelum pukul 6 ni. Kalau tak nanti kadang Shopee tak tengok pantau mana-mana account yang sama, harga dia masih tak berubah, akan diambil tindakan oleh Shopee lah, sama ada kena suspend ataupun kena terminate daripada seller Shopee. Itu je. Okey, so penerangan yang jelas untuk IT manager Cik Pa kat sini. Okey, dia yang control di Shopee. So kita sentiasa pantau pada anak-anak tim Cik Pa ni kan semua kan sebab apa tahu Cik Pa tak nak macam ada yang kata HQ berat sebelah. Cik Pa tak nak kayu, HQ ni kayu. So kita pun mencari rezeki. Walaupun ada di Shopee yang jual lebih murah sebenarnya sebelum ini, Cik Pa tak pernah ambil tindakan. Okay, HQ tak pernah ambil tindakan dan Cik Q tak pernah berkata apa-apa pun. Okay, walaupun HQ tetap jual, fokus kepada B2B iaitu business to business sebab fokus Cik Pa di FRE adalah ingin membantu suri rumah. Okay, fokus Cik Pa nak ajak lagi orang luar dekat sana berniaga dengan Cik Pa, jadi ejen Cik Pa. Okay, dan korang boleh dapat rezeki dengan Cik Pa. So, perhatian fokus Cik Pa adalah memang jual by bundle, jual volume yang banyak. Jadi kita sama-sama boleh mencari rezeki dekat situ. Okay, jadi oleh kerana benda ni menjadi satu isu yang sangat-sangat sensitif pada HQ juga dan terkesan juga kepada ejen-ejen di luar, dan bila kerana dah ramai sangat yang ejen yang telah membuang harga, seorang letak harga yang murah, jadi semua ikut. Okay, benda tu semua ikut di luar kawalan pihak kita, pihak kuasa kita. Sebab Cik Pa macam rasa masa tu seorang diorang sahaja, tapi kita tak pernah alert pun benda tu. Sebab pada tu Cik Pa fikir okey lah dia berniaga. Okey, Cik Pa tak nak kacau. Okey, Cik Pa tak nak kacau sebab HQ tetap harga jual RM17. Tetap jual harga RM17 walaupun ada kat HQ yang ada yang RM14, ada yang jual RM15 masa tu, dan Cik Pa tak pernah rasa alah okey lah tak ramai lagi yang buang harga macam ni. So tak nak ambil tahu. Cik Pa tak nak ambil tahu. Cik Pa cakap okey lah tak apalah, hijau-hijau aku nak cari rezeki. Dan semakin hari semakin melarat. Benda ni semakin melarat. So bila melarat, kesian juga kepada aduan-aduan yang semua anak-anak tim dah mula bersuara. Okey, kita berhak bersuara sebab diorang kata kalau kebanyakan yang paling simpati, yang Cik Pa boleh kata simpati benda ni kepada diorang, bila diorang cakap Cik Pa kalau ada orang yang dah beli dengan kita tapi lepas tu dia tak repeat order dengan kita dan dia pergi order dekat Shopee. So amat menyedihkan pada hati Cik Pa sebab Cik Pa sangat-sangat sensitif benda tu. Sedangkan tujuan Cik Pa adalah buat banner
benda ni adalah kerana, ya Eri? Dia tengah masak kat dapur. Sambil masak, dia kontrol dalam. Work from home. Cik Pa dengan Eri work from home. Sambil dia masak, nampak? Sambil dia masak, Cik Pa tunjuk sikit nampak? Sambil dia masak, dia pergi depan tu sana. Cik Pa tak boleh diri lama. Tapi ni Cik Pa diri sekejap. Cik Pa tak boleh diri lama. So, bila Cik Pa nampak sangat menyedih lah kalau bila kata ada tim katakan Cik Pa macam mana dia tak ada repeat order Cik Pa, dia beli dekat Shopee Cik Pa. So susah tau, korang bukan dekat tempat Cik Pa tau. Itu je. Senang cerita lah, korang bukan dekat tempat Cik Pa. It's not easy to be macam untuk diri menjadi seorang founder, bukan senang kan. Kita kena dengar semua pihak. Kita kena tak boleh buat satu keputusan tu. Bila kita buat satu keputusan tu dan kita sebenarnya dah kecewakan hati semua orang. Itu. Jadi Cik Pa macam sebersalah sama ada patutkah aku bersuara ataupun aku tapak bodoh je. Yang penting aku bisnes masuk. Tak boleh buat macam itu kan. Kan, tapi Cik Pa cuba kuatkan semangat Cik Pa untuk terpaksa juga untuk berikan beritahu macam ni. Walaupun ada yang pihak-pihak yang lain membuatkan andaian yang lain kali jangan dengar sebelah pihak, lain kali buatlah benda ni daripada dulu, lain kali macam tu. Hati Cik Pa terasa sedangkan benda ni daripada mula awal berniaga kita dah ada agreement dan kita dah buat agreement tu hati-hati dengan harga kan. Sebab kita untung pun tak berapa sebenarnya meniaga Efari ni, betul tak? Kita meniaga sedih bila semakin hari semakin orang lupa tentang niat sebenarnya untuk berniaga. Kenapa korang nak berniaga? Adakah korang nak untung? Aku buat dekat sini lah aku lebih untung. Memang betul, kita tak boleh tutup piuk nasi orang. Kita jangan kacau piuk nasi orang. Tapi macam Cik Pa, adakah cara Cik Pa ni menutup piuk nasi orang? Sedangkan Cik Pa ingin berkongsi dengan korang dengan perniagaan macam gini. Cik Pa tak rasa pernah Cik Pa rasa selfish, dan Cik Pa rasa kalau Cik Pa rasa Cik Pa selfish lah produk ni, Cik Pa pada awal Cik Pa tak wujudkan sistem ejen kan. Cik Pa tak wujudkan sistem ejen, dan Cik Pa demi kerana ejen-ejen ni semua, masa Cik Pa dengan Cik Ya, Cik Pa ingat lagi Cik Pa dengan Cik Ya, Cik Pa letak dekat kotak ni, kotak Efari ni, Cik Pa letak barcode. Okay, Cik Pa ada letak barcode, barcode scan. Kalau korang pergi kat pasar raya kan, diorang akan ada barcode dekat sini. Barcode tu sebenarnya korang tahu tak, Cik Pa dah standby nak masuk barang ni dekat macam contoh pasar raya tau. Contoh di Econsafe, dekat Maidin, dekat hyper market. Okay, itu standard Efari yang Cik Pa nak pergi sebenarnya. Matlamat Cik Pa nak jual retail dan bukan tujuan Cik Pa untuk berkongsi dengan sesiapa pun masa tu. Tapi kerana Cik Pa ada Cik Ya, okay, Cik Pa nampak Cik Ya sangat-sangat aktif, hyper dalam buat marketing ni. Dan niat Cik Pa masa tu, Cik Pa tukarkan niat Cik Pa. Cik Pa cakap, aku berniaga pun nak tolong orang kan. Cik Pa, aku nak kongsi rezeki ni dengan orang. Tapi ramai yang Cik Pa rasa kadang-kadang Cik Pa kecewa. Ada yang cakap, alah untung RM2 je. Dia belum bermula dia dah cakap, alah untung RM2. You all tengok untung RM2 tu mula berapa botol. You all kena fikir. You all bermulakan dapat untung RM2 tu, bermula RM2 tu, you all restock berapa, bermula meniaga berapa. Jangan cakap RM2 dan puan-puan dan tuan-tuan dan puan-puan dekat sini. Saya berniaga, saya pernah jadi ejen, saya untung 50 sen tau. Saya pernah tak untung pun ada. Saya pernah. Dan setiap kali bila saya jadi ejen masa tu, Cik Pa jadi ejen, Cik Pa mesti kita cakap, untung dapat berapa, untung dapat berapa. Sebab kerana Cik Pa niat tak betul lah masa tu, Cik Pa terlampau kita mengejarkan keuntungan. Sebab kita nak, fokus kita bukannya kita nak tolong orang tau. Fokus kita tu dah salah niat tau. Kita bukan nak tolong orang, tapi kita nak untung semata-mata. Kita nak untung. Memang betul orang cakap, habis kalau tak berniaga, semua orang berniaga nak untung. Memang betul Cik Pa cakap untung. Tapi korang kena betulkan niat korang tu. Niat korang tu betulkan. Kenapa korang nak berniaga? Kenapa korang nak ubah hidup korang? Korang kena set mind korang kena betulkan. Korang kena buat benda sesuatu perkara ni kerana siapa? Kan? Itu yang banyak sebenarnya kalau Cik Pa cakap pasal benda-benda macam gini kan, orang tak faham sebenarnya. Orang tak faham. Okay? Jadi bila Cik Pa rasa, okey lah, tiba masanya Cik Pa buat sistem ejen. So Cik Pa wujudkan sistem ejen ni dengan siapa? Cikgu Fikri di Platinum. Cik Pa di kelas, Cik Pa jumpa Cikgu Fikri, Momentum.
dia headmaster Platinum. Dia yang cakap dengan Cik Pa cakap, Cik Pa nak buat sistem meja boleh tak cikgu? So I tak jadilah nak masuk dekat Maiden ke spaghetti. Eri tengah masak. Okay, yang benda ni? Overcook. Sekejap. Alah sian ni masaknya. Alah. Kejap Overcook. Cuba Eri angkat satu. Sebenarnya belum. Eri kenapa tak pakai tu? Okay, Cik Pa nak masak spaghetti olio. Hari ni Eri masak. Okay, dia memang favourite makan benda ni. Cuba Eri rasa. Eri, tutup dulu. Tutup dulu. Okay. So spaghetti olio, dia tengah tengok takut overcook benda ni. So Cik Pa dah siapkan bahan-bahan dia yang ini. Okay. Kalau nak buat live ni susah sikit. So kat dapur ni memang spend masa sebab PKP kan kita dengan anak. Okay. Belum jangan. Okay. Belum jangan. Alright. So yang dia macam dia senang nak kunyah. Dia senang nak kunyah. Okay. Macam potong bawang. Macam potong bawang kat Hengi. Maksudnya belum masak kan? Potong bawang. Kerak. Oh dia kenyal lagi. Sedapnya. Hai Cik Ya. Okay. Korang tahu tak? Korang tahu tak? Cik Pa nak masak spaghetti olio tau. Eri beli mendalam ni. Order dekat online. Online mana boleh order sikit-sikit kan? Order sekali sampai ni. Satu Cik Pa nak pakai satu. Dia sampai macam ni. Siapa nak? Korang tahu tak sekilo? Aku nak buat apa? Aku tengah fikir anak bujang kan lelaki kau kalau order kan. Ya Allah hai. Sekarang ni Cik Pa nak pakai satu. Dia aduh, aku ingat kalau berapa lam aku boleh lah terima. Ini. Nak post Aziz. Kalau dah sampai dekat kampung Aziz dah tak tahu macam mana dah. Ya, dia dah bertuah punya anak. Dia Cik Pa cakap, Eri order satu saja. Yelah, mana ada order satu sebab online. Online dia macam ni. Berapa ringgit? RM100. Lepas tu dia beli minyak ni 50 lebih. Kita suruh dia beli minyak olive oil yang biasa. Kau dia beli aduh, orang lelaki kan memang macam ni Orang lelaki kalau pergi shopping habis buat ulam. Biar habis ulam duit tu. Biar habis duit tu dekat makanan. Jangan dekat barang baju. Handbag, wallet, handbag, hujung, share up you, perfume, Victoria's Secret. Dia cakap dengan Cik Pa, ibu kalau beli kalau beli perfume apa semua mahal-mahal boleh. I punya reward lah Eri. Ibu punya reward. Ibu cakap betul-betul reward makanan. Cakap itu ibu punya reward. Ibu punya suka lah. Dah potong apa ni? Dia nak potong apa? Dah potong. Oh, dah potong. Kenapa besar-besar Eri? Alah, anak jantan kalau masak kan. Senang munyah. Anak jantan besar-besar dia masak. Ya Allah, ya Tuhan ku, lantaklah Eri. Lantaklah. Cik Pa ni tak boleh diri lama. Dekat atas, dekat ni. Okay, so terima kasih semua yang bersama dengan Cik Pa. So Eri hari ni masak spaghetti olio. So Cik Pa tengok je lah daripada jauh. Dia dah tahu. Anak Eri ni dia sangat independent. Okay. Alright, so ramai yang tanya dengan Cik Pa duduk rumah siapa ni? Okay, ni bukan rumah Cik Pa. Ini adalah rumah waris arwah ibu Cik Pa. Okay. Ini rumah waris arwah ibu Cik Pa. Jadi Cik Pa bukan ada rumah. Ada rumah. Ada rumah Cik Pa. Cik Pa ada apartment. Sebab apartment korang tahulah kena turun, security kena. Yang macam ni yang cantik. Apa Muhammad? Bismillahirrahmanirrahim. Orang lelaki masak kan bismillah. Jangan overcook Eri, okey. Okey. Takut overcook. Okey. Tapi kat sini. Jangan you all tak best kalau kita sambil-sambil kalau macam Pin. pin. Sekejap. Buang. Banyaklah Eri letak spaghetti. Ibu Ibu yang letak Bukan saya. Jangan salahkan saya.
Spaghetti olio ni simple saja. Spaghetti olio ni simple saja. Okey, tunggu dia ni dulu. Okey, tunggu dia ni dulu. Alright. Nak pakai yang ni ke? Tak boleh nak kacau. Tak boleh nak kacau. Pakai ni ya, guys. Tak boleh kacau nak. Eri, udang tu jangan pakai banyak Eri. So, Cik Pa kalau masak spaghetti olio, Cik Pa suka Nak pakai apa ni? rinsah banyak. Sudut ni. Mana? Yang panjang ni saja. Ya, pakai tu. Yang itu pun boleh. Oh, yang mana? Eri ambilkan habiskan. Cheese coat? Tak, mentega. Ni. Ni pun boleh. Olive oil ni? Mana olive oil? Buka olive oil. Buka olive oil. Buka ah. Ibu mana tahu mana? Wah, Iri, janganlah torture. Iri torture ibu lah. Nak lambung-lambung nasi goreng. Pakai ni. Okey, yang ni belum buka ni. Dah. Tak payah. Okey, so Iri boleh start. Cik Pa nak suruh dia masak. Memang Cik Pa nak suruh Iri masak. Sebab Cik Pa tak boleh diri lama. Kalau Cik Pa kacau tu, Cik Pa punya pergerakan perut tu, kan, pergerakan perut tu rasa macam ngilu sangat. Iri letak ni. Lawa pula aku jaga Okey. punya wok aku. Cik Pa akan pakai, biasa kalau spaghetti olio Cik Pa mesti ada sebab Cik Pa tak boleh makan pedas kan. Lada kering, bawang putih, bawang merah. Okey, yang ini sekejap lagi daging cincang. Alamak Iri, daging cincang tak load lagi ya. Sedikit Ha? Tak payah. Azan. Tak load lagi anak. Sekejap you all Apa Haji betul? Saya je pasir gudang. Pasir gudang. Cik Ya, nanti dah habis PKP Cik Pa tengok anak Cik Ya, ya. Masak apa tu Nurul? Masak spaghetti olio je. Okey, Iri masuk minyak. Dah. Perlahankan sikit dah minyak kurang. Masuk sikit lebih. So lebih sikit, lepas tu masuk bawang putih, bawang tu kacau. Okey, cukup. Okey, lepas tu nanti bawang ni masuk ni. Sikit lagi. Minyak. Tak, minyak cukup. Masukkan apa yang dulu? Ni dulu. Okey, masukkan tu dulu. Okey, Cik Pa ya Allah hai. Iri masuk. Okey, masuk tu dulu. Kacau. Lah sedap lah. Cik Pa sejak pakai kuah ni jatuh cinta. Tak apa Cik Pa, kita berdua kena rest, tetap kena kerja. Ya, Cik Pa masih lagi sakit. Yang buatkan Cik Pa sakit ni, perut ni tak boleh nak gerak ni. Tu yang sakit sangat. Jadi Cik Pa kena pelan. Okey, bau dia kalau dah naik, Iri masukkan daging cincang. Sotong sikit. Kualitas. Ya, kualitas Aziz. Iri jangan kejap sangat api dia. Okey, nak tunggu sekejap. Wah, ini jaga Pak. Hari-hari guna minyak untuk bersihkan dia. Cuci pakai minyak ke? Cuci pakai minyak. Oh. Sebab tu dia tak melekat. Oh, ya ke? Iri sayang ibu tak? Sayang lah. Gila tak sayang Iri Okey, so kacau. Okey, Iri boleh letak daging cincang. Air jangan masuk sekali. Pakai tangan. Tangan bersih kan? Ni. Air dia ada air darah tu. Daging cincang tu dah basuh dah. Okey, masuk tu perah. Perah tu. Okey, perah tu Iri masukkan. Allah, nak jantan kan? Okeylah, tak apalah, Cik Pa reda je lah nak jantan masak. Lapar pula hai kat awal. Okey, kacau tu. Kena cepat Iri. Sebab api tu besar. Bawang. Ni bawang pula. Sotong. Dia sekali. Tu jangan semua. Paruh je. Udang sikit. Jangan semua. Pakai tangan. Okey. Pakai tangan. Okey. Udang. Jadi dia sekali. Kalau barang-barang ni nanti dia masak sekali. Lagi sikit nak? Lagi sikit. Okey. Belakang Iri sotong. Kelang kabut dia. Macam ni lah ibu kalau masak kat dapur kan. Kasih Iri kasih masak. Udang. Kepala udang. Ayam tu masukkan sekali. Semua? Semua. Sotong. Sotong lagi sikit nak?
Alright, good. Then kacau. Nampak minyak. Kacau. Api kena perlahan sikit. Cik Pa jangan makan udang tau. Cik Pa jangan makan udang. Aduh, Aziz. Alamak Aziz, Cik Pa ni udang favourite lah Aziz. Dari tadi tak ada pantang. Tadi kan boleh makan kan Eri? Doktor pun cakap. Tu. Bukan Doktor yang cakap. Doktor cakap boleh makan Aziz. Bolehlah Cik Pa makan Aziz. Doktor cakap boleh makan. So Cik Pa rasa Cik Pa boleh makan lah. Betul tak? Okay. So Eri kena kacau sikit dah cepat. Lepas tu Eri kena masuk sedapnya. Udang lambat sikit masak. Wah, hai dia Dana. Minyak Tak payah. Ya, tak payah. Dah okey dah. Sayur pepper kan? Sayur pepper kan? Sayur tu keras sikit kan. Dia masukkan sayur. Mana? Ya Allah, dia tak bau. Allahu Akbar. Sorry korang dapur Cik Pa. Dapur old school. Korang jangan marah. Dapur Cik Pa memang old school. Tak macam dapur Aziz dengan Kak apa? Ya Allah, hai. Tak macam Kak Aziz. Kak Aziz dengan Kak tu dapur casyat. Mulalah dia mengangkat. Mulalah. Aduh, rimas aku. Kiri masuk spaghetti olio. Masuk spaghetti. Ni? Itulah sebab dia nanti apa? Udang masak lagi. Udang boleh masak? Nampak? Ya ke? Letak air sikit nak. Api besar. Buang mat. Api tak boleh api besar. Awak yang main api. Cep je. Okay. Alright. Bagi dia daging dia masak. Penatlah tangan Cik Pa. Lagi sekali chef. Benang dah hilang. Ikut badan Cik Pa kalau boleh. Oh, okey. Ikut badan Cik Pa. Kalau tangan garu Ada. Macaroni cheese. Wow, macaroni cheese sedap. Memang sedap gila. Hai Laila. Okey, Eri boleh masuk. Nak duduk tak boleh? Eri boleh masuk spaghetti. Cepat kena pergi lagi balik kat sana. Spaghetti. Eri boleh masuk spaghetti. Okey, Eri dah masuk semua. Okey, lagi sikit nak. Okey. Anak jantan masak kan? Tapi Cik Pa bagi je. Macam mana? Semua boleh kan? Boleh, tapi Eri susah nak kacau. Baru dia. Tapi Eri susah nak kacau. Api kena perlahankan. Kan dia dah masuk semua, tapi Eri kena perlahankan. Okey, naikkan dia, goncang-goncang macam tu dia. Naikkan daripada atas. Okey. Sebab Eri belum, sebab memang banyak. Cik Pa tak tahulah nak makan berapa orang ni. Tapi jangan kasih jiran sebelah sombong. Eri cakap jangan kasih jiran sebelah. Jiran sebelah Cik Pa sombong lah. Sombong. Cik Pa pernah hari raya kan Cik Pa nak kasih dia ketupat dengan tu. Cik Pa duduk dulu. Yelah Cik Pa nak duduk. Tapi Cik Pa risau ni kan hangus. Cik Pa dia assistant je. Okay. So Eri boleh letak apa? Sekejap lagi sampai. Ada hai. Sebab Cik Pa dah rasa jemu tau makan dekat luar. Kuali gini tak melekit je. Tak melekit. So tinggal black pepper. Okay. Okay, so harap korang dah puas hati lah Shopee tadi, okay? Okay. Okay, Eri. Alright. Eri boleh letak atas tu semua. Sayur tu. Nanti dia dapat masak. Okay, letak je. Okay, letak je. Letak. Okay, dia letak ni dulu. Cukup rasa. Okay, Cik Pa kalau masak spaghetti ni, Cik Pa tak suka pakai ni tau. Cik Pa tak suka letak garam. Cik Pa memang pakai secukup rasa. Memang pakai cukup rasa je. Ini sebab dia akan rasa sedap. Memang sedap.
Jangan letak garam lagi. Letak kupang sebab Eri tak makan, Cik Pa pun tak makan, Cik ya. Alergi. Kupang nanti sebab muntah. sebab Cik Pa dengan Eri alergi. So nanti Cik Pa akan last kali letak lada hitam. So Cik Ya, ini kan Cik Ya suka kan Cik Pa selalu buat pergi tempat kerja kan. Berapa orang nak makan tu Cik Pa, entahlah Faizah, jomlah korang. Aku kalau masak kan dengan si Eri ni boleh habis. Faizah jangan main-main. Ini favourite dia Faizah. Maggi cukup rasa, tak kenal tak cinta je. Setakat satu paket. Dia kata ni satu paket ni. Tapi macam orang nak datang kan. Tapi Eri, dia favourite, dia memang pandai masak yang ni. So Cik Pa dia cuma tengok daripada tepi saja. Ni semua tadi dia potong, ni semua dia buat ni. Dia basuh ayam, dia basuh sotong, apa semua segala bagai. Tak lekat ni kuali wok ni bagus. Sekarang Cik Pa dah lama tinggalkan kuali ni. Aziz Cik Pa dah lama tak pakai kuali sengit ni. Nak kuali ni cari dekat efari.com. Kan. Kalau orang cakap dengan Cik Pa, korang nak buat live tak payahlah, nak buat live masak-masak nak tunggu dapur korang sempurna. Dapur Cik Pa pun bukan sempurna sangat. Janji dapur korang bersih. Tak payahlah macam korang nak buat live. Takutlah Cik Pa nak buat live. Takutlah Cik Pa nak buat live. Tak payah takut buat live. Live ni tak ada apa. Kita tak bagi orang nampak. Korang tengah masak macam gini pun boleh buat live. Kita kan PKP. Cik Pa cari dekat Shopee. Kat Shopee Eri. Dekat mana Eri? Kat Shopee. Kat Shopee apa nama buat apa? Ada dekat dalam website kita nanti dia letak. Kak Yana nanti dia cari dekat website. Tapi memang sejak dia kuali ni kan Kak Yana, Cik Pa pakai kuali ni je. Kita kopok leko goreng dalam ni semua. Aduh sedap pula spaghetti. Hai Raiza. Okay. Dah. Spaghetti olio. Ibu rasa kan mesti kurang tawar. Tapi Eri tak sikit je. Cuba Eri rasa dulu. Kalau sedap lulus. Dia yang masak kan? Eri yang masak ni kan? Bukan ibu yang masak. Spaghetti olio. Jemput siapa nak datang. Datanglah kalau tak ada Roblox. Tawar kan? Sikit je tawar. Okay, sikit. Letak lagi nak. Letak lagi. So kita tak pakai garam. Cukup rasa okey. Dia tak masin sangat. Pedas. Pedas? Pedas sebab apa? Tahu. Kita mana bukan letak apa-apa pun. Pepper ni kot. Paper? Paper mana? Dia letak ke paper? Ni pepper ni. Oh, ya ke? Okey lah. Tapi ibu boleh makan kan? Pedas. Alright. Sekejap lagi sampai yang jom Nurul. Saya depan rumah. Melah semua. Jangan Cik Pa memang kau orang memang datang. Okey, siap. Okay, Alhamdulillah. Jarang masak spaghetti. Cik suami tak makan. Samalah. Dah dekat pagar ni. Sedap. Ya, okay. Ramai yang orang tak kenal Eri siapa. Ramai orang tak kenal Eri. Ada yang Eri tadi bagi tu kan. Dia bagi apa? Dia bagi bukan WhatsApp. Dia bagi DM ke apa? Message ke apa tu panggil Eri? Message dekat Shopee. Dia kata, awak siapa? Dia cakap. Aduh. Dia cakap, awak siapa? Habis dia cakap, awak siapa? Dia cakap. Mungkin dia tak kenal. So pada kau tim leader, tolong bagi tahu anak-anak tim kau orang sekarang. Okey, tolong bagi tahu anak-anak tim kau orang sekarang. Cakap harga Shopee tolong keluar sekarang. Nanti kalau dah Shopee dah ambil tindakan, nanti kau orang tengok kau orang punya tu dah tak ada lagi dah. Kau orang punya kejap. Kau orang punya ni dah tak ada lagi dah. Shopee tu dekat apa? Korang punya file lah dekat Shopee tu tak ada lagi dah. Okay, tolong bagi tahu dengan anak tim kau orang. Sedap Mary Okay, korang pergi cakap dengan diorang. Okay, kenapa tiba-tiba dekat Shopee dah tak ada? Sebab kita bagi dalam tempoh 12 jam tu yang Cik Pa cakap. Cik Pa ni bersalah. Okay, tapi Cik Pa untuk anak-anak tim yang lain, kalau dah banyak sangat komplain, nanti orang cakap, orang kata Cik Pa tutup rezeki kita. Siapa tutup rezeki awak? Kita tak tolong tutup rezeki awak pun. Tak. Kita tak tutup rezeki awak. Tak apa nak buat macam itu je nak. You tutup je nak. Cuma ibu nak udang dengan tu nak asingkan. Okey, Cik Pa tak tutupkan rezeki orang. Tapi Cik Pa kena adil. Bila dah ada RM17, kan kita sama-sama boleh berniaga. Di sana duduk. Kan kita sakit. Akan sakit kan. Dia anak Cik Pa kata nanti sakit pula. Okey lah.
Alright. Buka rezeki untuk semua. Ya. Aduh. Bau sedap sikit aku dapat duduk. Alright. Kan, jadi Cik Pa bila korang semua cakap macam gitu kan, mestilah Cik Pa rasa macam Cik Pa tutup rezeki ke? Cik Pa bukannya tutup rezeki pintu kau. Apa? Tak ada Cik Pa tak ada ni. Cik Pa ni kan kalau cili padi, Cik Pa memang siap-siap. Ada orang dia suka masak memang pakai batang sekali kan. Tapi Cik Pa memang kalau cili padi kan tak boleh lah. Cik Pa mesti perangai Cik Pa mesti buang, basuh, lepas tu Cik Pa masuk kat dalam bekas. Nanti Cik Pa nak masak kan, senang je campak-campak, tak payah nak buang batang ke apa. Tapi ada orang kata jangan buang batang, tapi Cik Pa buang batang. Nak Eri tolong ibu tak? Tak payahlah, ni dah ada. Sapu kat sini. Korang tahu tak, shopping Foodpanda macam ni, dia akan letak kad kat sini. Cik Pa shopping kat Foodpanda je, semua kat Foodpanda. Jadi kalau korang jangan terperanjat tau. Kalau dekat Shopee tak ada nama korang, jangan salahkan Cik Pa. Cik Pa dah bagi tahu awal-awal. Cik Pa cakap baik dengan yang mulia, ayat yang paling lembut habis dah. Kan. Batang buang cepat reput. Tapi Cik Pa ni kalau cili padi memang betul. Cik Pa kalau buang batang ni, kalau beli ni Farihah, ini 3 hari dah habis dah. Sebab Eri rajin masak nasi goreng. Jadi Cik Pa tak nak anak jantan kan. Sebab Eri duduk kat rumah buat dia punya sistem semua. Dia belajar kat rumah je. Dia jarang naik HQ. Kalau pergi HQ, kalau ada apa-apa hal, kalau semua sistem tak boleh run, kalau ada masalah internet ke apa, baru Eri naik office. Kalau kat rumah, dia masak sendiri. Dia masak nasi goreng. Cik Pa balik kerja makan je. Jadi anak Cik Pa dah besar, dia yang masak. Untung siapa yang dapat anak lelaki. Siapa yang anak lelaki tu, yang ada tu untunglah nak dapat menantu kan. Okay, so you all hari ni Cik Pa nak beritahu dengan korang, Cik Pa dah siapkan semua duit hari raya, iaitu batch 1, batch 2, batch 3 dan batch 4. Okay, Cik Pa dah masuk semua duit-duit ni kepada pelanggan-pelanggan korang. Okay, kita ada lagi 60 orang nama yang Cik Pa belum sebut lagi. Sebab apa Cik Pa belum buat lagi? Sebab apa? Korang pun tahu kan Cik Pa sakit kan? Cik Pa sakit, so berkaitan dengan transit duit tu, dia kena approval daripada Cik Pa. Jadi Cik Pa tak boleh dalam satu masa ni Cik Pa kena buatkan siapkan semua kerja. Kan sebab dia ada kena-mena dengan akaun tu. Jadi akaun tu Cik Pa yang kena approve kan, Cik Pa apa semua. Jadi Cik Pa dah bagi semua nama-nama yang duit tu dah masuk. Korang boleh beritahu dengan diorang yang siapa dah dapat 100, ada yang dapat 50, ada dapat RM12, ada dapat RM10, RM20 tu. Semua Cik Pa dah masukkan dah. Okay, nanti hari ni Cik Pa akan postingkan nama-nama tu semua. Kita ada lebih dekat dapat berapa ratus nama. Dan jumlah yang duit raya yang kita dah bagi dekat pada duit raya ni, kita dah bagi jumlah hampir dekat 2,000. Okey, dekat RM2,000. So kita ada lagi 60 orang yang Cik Pa belum sebut lagi nama. Okey, diizinkan kesihatan Cik Pa sihat. Lagi 2-3 hari ni Cik Pa akan umumkan. So Cik Pa sekali jalan yang 60 nama tu yang belum dapat duit. Okey, yang belum dapat duit. So yang siapa yang ada dapat duit tu, okey, Cik Pa akan listkan satu nama dan Cik Pa akan masukkan dalam posting dalam Facebook hari ini. Okey, insya-Allah pada hari ini Cik Pa akan masukkan. Alright. So korang jangan bimbang, HQ tak tipu punya. Kata Cik Pa nak masuk duit. Ada orang cakap, duit dah masuk ke belum? Duit masuk ke belum? Semua duit dah masuk. Semua duit dah masuk. Okey? Semua duit dah masuk. Cik Pa dah masuk dah duit tu. Okay. So korang jangan bimbang. Korang jangan bimbang. Korang boleh check nama-nama tu dekat list tu. Okay. Dekat list tu korang boleh check. Tak ada masalah. Semua ada nama tu. Okay. Lagi satu Cik Pa nak pesan dengan korang apa lagi pasal berkaitan dengan Shopee dah. Okay. Jangan kecil hati. Cik Pa tak nak benda ni isu berlanjutan lagi. So Cik Pa tak nak juga
yang ada cakap Cik Pah berat sebelah, Cik Pah dengan sebelah pihak je Jangan cakap Cik Pah macam tu. Saya tengah melakukan yang terbaik untuk anda semua. Cik Pah tengah melakukan yang terbaik untuk korang semua. Alright. Cik Pah tak baca komen lagi tadi Cik Pah tak baca komen. Okey, baguslah. Siapa dia? Fariha, kita dah inform customer. Okey. Inform dengan customer. Tak apa Cik Pah. Take your time, no rush. Terima kasih Fariha. Ambil dah lupa pasal duit raya. Lupa pasal duit raya. Cik Pah ingat. Okey. Korang tahu tak? Korang nak tahu tak? This is a real gila. Sebab apa tau? Cik Pah diuji masa duit hari raya tu. Cik Pah buat 1 bulan kan. Ramai orang cakap dengan Cik Pah tau. Dia kata apa tau? Pah, kau rasa kau tak rugi ke kau kasih orang duit macam tu? Ada orang cakap dengan Cik Pah, kau rasa kau tak rugi ke kau kasih duit dengan orang macam tu? Habis Cik Pah cakap, ya Allah, gajinya anak aku. Malam mengajar student, mengajar agent siang. Nampak? Rajin kan? Rajin tak? Sekejap Cik Pah nak, ibu nak ni lah Iri. Ibu nak minta tolong Iri ni. Nanti masuk. Okey, ikan bilis punya tu belum lagi. Sekejap. Rajin kan? Okey. Cik Pah nak bagi tahu dengan korang. Aduh, tangan berudang lah. Cik Pah baik. Terbaik Cikgu Iri. Ya, Cik Pah sakit ni sekarang. Kau rumah siapa ada? Ini je lah anak bertuah yang Cik Pah ada. Inilah anak bertuah Cik Pah ada. Serius. Dia sangat sayang gila dengan Cik Pah. Tengok dia buat kerja. Dia jaga Cik Pah. Tak ada anak perempuan nak buat menantu pun. Tak apalah Roslina. Sebab Cik Pah Area anak tunggal. Jadi dia apa-apa kat rumah masa Cik Pah sakit tu kan, dia setiap 1 jam 2 jam dia buka pintu. Dia tengok Cik Pah. Sejam 2 jam dia tengok pintu. Kan? Nampak tak kekok? Tahu dah rajin nampak tak kekok? Memang dia tak kekok, semua dia buat. Kak Yana, semua dia buat. Nampak? Ibu duduk dan diam Ibu jangan agak gerak ibu Bila nak baik anak ejen tu semua tunggu ibu nak buat live apa semua. Ibu duduk dan diam Dia marah Cik Pah. Lepas tu dia cakap apa? Dia kata, ibu dah makan boleh? Nanti kan kadang-kadang bergurau dengan dia. Kau dah mulalah tu nak elak-elak makan ubat. Dia cakap dengan Cik Pah. Cik Pah kena duduk dekat sini. Ni lalat ni sebab ni lah. Dia apa tau? Dia kalau Cik Pah nak makan ubat dah habis kan? Minyak lah. Minyak mungkin bekas yang tadi spaghetti yang Iri buat tu minyak. Ni lalat ni. Okey, ni lalat ni sangat mengacau Cik Pah. Nampak ni lalat ni. Okey, Cik Pah nak cakap dengan korang ni lalat ni tak apa. Jangan sembuh dengan apa-apa. Korang ada ni kan? Efari kan? Ni Efari. Efari sembuh je. Okey, sembuh je. Okey, Cik Pah nak cakap dengan korang. Korang sembuh. Sembuh ni hati-hati. Sebab ini melekit tau. Sebab ini chemical. Korang dah lepas habis kemas. Sebab dia tak recommendkan korang pergi spray. Ni lalat ni aku nak sembuh je lalat ni tau. Nampak? Lalat ni. Okay. So jadi korang kena cari tempat sudut. Okay. Tempat sudut. Macam contoh kan sudut-sudut tepi macam gini. Okay. Tepi macam ni ujung-ujung. Korang ambil yang ujung-ujung. Okay. Sebab ni Efari ni memang melekit. Dia sebab chemical. Kalau korang letak kat lantai, kaki tu melekit. Alright. Cik Pah dah kurus. Tak adalah ni sama je ni. Cik Pah rasa Cik Pah rasa Cik Pah kau makan lepas bersalin pula. Nak sangat. Poyo. Tak boleh. Dah tua dah tak boleh. Cik Pah cakap terlepas. Bukan lepas bersalin, lepas operation ni. Kuat makan. Kajian Nauman. Dia kata apa? Tak boleh. Sakit perut ibu. Eri, kenapa Eri? Dah tua. Dah apa Eri? Dah tua. Aduh. Aku malas nak ada adik. Aku malas nak ada adik. Nak jaga bisnes, nak jaga ejen ni.
Nak jaga bisnes, nak jaga ejen, nak jaga adik. Alah, Eri, apalah salahnya, Eri? Sekarang duit sekolah Eri bagi RM9. Nanti sekolah dia, Eri kena bagi, kan? Tak apalah, tolong adik-adik, kan best. Orang lain pun ada adik, Eri je tak ada adik. Eri nak adik tak? Tak nak. Jangan ngada. Jangan nak ngada. Aduh. Yang dah berlepas bersalin tu Cik Ia. Sasun, kau orang ni cepat sangat kecam aku lah. Malam-malam Cikgu Eri bangun bagi adik susu. Apa dah muka kau Eri tak boleh main game? Okay. Nanti nak ajar anak ejen kena pula buat susu adik. Sasun, Cik Pa Sasun. Nampak? Nampak tadi Cik Pa tengah pegang ikan bilis. Okay. Lepas tu Cik Pa terus spray ni. Nampak? Lalat dah tak ada lagi dah. Dah ada. Tadi Cik Pa memang banyak lalat tadi kat sini. Cik Pa spray Efari saja. Tapi Efari ni korang hati-hati, jangan spray dekat atas lantai. Korang kena spray dekat ujung-ujung sekali. Settle. Good job Eri, good job. Garang pula Cikgu Eri. Dia settle lah, dia dah kemas apa ikan bilis masuk ni semua dia buat. Kan comel anak Cik Pa. Comel anak Cik Pa. Eri Cik kata kan kalau Eri kita ada ayah ada adik kan mesti comel. Mesti diikut muka Eri. Eri nak tak? Ikut muka bapak Eri. Eri ni tak boleh masuk, Eri tak bayar Eri. Tak nanti hubung. Nanti hubung. Saya. Korang sponsor lah peti ais. Tolong lah. Sponsor lah peti ais. Salah. Sponsor lah peti ais. Ni pun nak masuk pun tak muat. Cik Pa peti ais ni sayang gila tau. Sayang gila. Dah lebih lah Eri. Peti ais ni kan Cik Pa sayang sebab rumah ni adalah rumah arwah ibu Cik Pa. Okay. Rumah orang tua Cik Pa. Kan. Rumah orang tua Cik Pa. So, barang-barang ni semua barang-barang lama. Cik Pa, sebab tu Cik Pa buat sikit-sikit rumah ni. Cik Pa buat sikit-sikit. Okay, Cik Pa hasil daripada Efari, Cik Pa buat depan dulu. Sebab tu orang kata, Cik lawa dengan Cik Pa. Cik Pa lawa kat depan je. Tapi dengan dekat dapur ni, Cik Pa tengah plan. Cik Pa tengah kumpul duit Efari. Cik Pa tengah nak buat sambung belakang. Okay, Cik Pa nak tengah betulkan lantai. So, bila air Cik Pa dah siap, depan Cik Pa dah siap. Sebab ni PKP kontraktor tak boleh nak datang kan. So Cik Pa nak buat dapur. Yang tadi yang korang nampak tu kan, itu dapur bahagian basah. Sebab rumah ni rumah lama. Dia ada lonteng dekat atas. So kalau Cik Pa masak kan, matahari apa semua kan, semua dekat atas. Sangat-sangat old school rumah ni. Sangat-sangat old school. Sebab Cik Pa sayang ni adalah rumah peninggalan arwah ibu Cik Pa, rumah waris. So arwah ibu Cik Pa dia suruh jaga. Dia kata, Fah jaga rumah ni, jangan jual. Dia cakap kalau kalau adik-beradik semua susah, tolong panggil siapa rumah ni, jangan jual. Kalau cucu ke cicit ke, kalau susah ke, ada antara adik-beradik Cik Pa yang susah, biar duduk dekat sini. Kalau Cik Pa ada rumah, tapi rumah Cik Pa apartment, kondo, apartment tak kondo. Jadi kondo tu Cik Pa nak kena turun, nak kena pakai kad, nak kena pakai swab lagi, nak kena pakai tu, nak pakai ni, leceh kan. Jadi Cik Pa cakap tak apalah, Cik Pa duduk dekat rumah ni. Cik Pa duduk rumah ni, sementara Cik Pa umur panjang ni, diizinkan Cik Pa nak betul-betul buat rumah arwah ibu Cik Pa ni. Walaupun dia tak ada. Tak apa, Cik Pa cakap Cik Pa buat untuk nampak saya dia ambilkan makan aku korang. Kan. Ibu nak air lah, Iri. Haus saya ni. Kejap. Dia memang masakkan Cik Pa. Kalau ni hari ni dia masakkan. Selama Cik Pa sakit sampai sekarang, semua dia order Cik Pa makan. Kuk pandai, ibu nak makan apa, semua yang diuruskan. Cik Pa memang tak boleh nak bergerak langsung. Dia cakap tak tahu. Memang kena. Cik Pa selalu cakap Cik Pa dah bosan nak makan. Tapi tiba-tiba sampai je McDonald lah, apalah. Cik cakap, tak ada yang makanan sihat ke? Semua makanan yang fast food kan. Cik Pa kena makan fast food. So inilah rumah dia, rumah waris arwah ibu. Sebab tu Cik Pa cakap berniaga betulkan niat. Bila Cik Pa betulkan niat Cik Pa, okey, tadi Cik Pa cerita dengan Syed dengan kau pasal duit raya. Duit raya sebenarnya Cik Pa dah keluar. Tak nak cakap lah amount dia berapa kan. Memang korang tahulah. Tadi pun hari ni yang buat setakat yang best yang ini je saja je Cik Pa dah keluar ada beribu juga. Tapi kan Cik Pa tak pernah anggap benda tu satu rugi untuk pembaziran. Cik Pa tak pernah. Cik Pa tak rasa masa itu satu pembaziran. Sebab apa?
Ada yang kawan-kawan Cik Pa cakap kan, Fafang, kau rasa kau tak rugi ke kau kasih orang duit? Dia cakap. Dia cakap macam itu. Cakap, kata, kenapa? Kan ini satu sedekah. Dia cakap itu kan. Cik Pa kata, rugilah kalau kau buat beli satu kotak, kau kasih satu duit sampo hari raya. Kalau dia beli 2 kotak, dia dapat 2 sampo hari raya. Dia beli 3 kotak, dia dapat 3 ampau duit raya. Kalau dia beli 10, kalau dia beli lebih daripada 10, dia kena dapat macam itu ke apa? Ya, Cik Pa cakap, memang betul Cik Pa serius. Memang niat Cik Pa, sebab apa? Bila korang berniaga, korang kena ada satu niat tau. Korang kena niat, korang kena bersedekah dengan orang, korang kena berkongsi rezeki. Tak kisah cara sedekah korang tu macam mana. Okey, sedekah korang nak cuci rezeki, nak bagi zakat dekat orang ke, korang nak bagi zakat dekat anak yatim ke, korang nak kasih kongsi rezeki dengan orang-orang tua-tua ke, korang nak kasih orang yang NGO nak sedekah-sedekah, terpulang pada korang dalam bentuk sedekah yang korang nak buat. Sebab kita berniaga, kita kena cuci rezeki. Okey, kita kena cuci rezeki, kita kena bayar zakat. Itu memang kena wajib. Cik Pa cakap dengan kau. Kerana benda tu lah yang korang buat. Hai Cik Pa makan apa? Makan spaghetti olio. make in secret recipe at rumah. So itu orang favorite makan tu. Okay, ini spaghetti makan. Eri, sebab tu Cik Pa cakap, Eri kalau makan korang tengok. Ini Eri makan. Ini Cik Pa makan. Ini Cik Pa makan. Ya. Kalau Eri makan melampau, Cik Pa makan ciput je macam gini. Cik Pa makan tak banyak sangat. Tapi macam korang kata tak boleh makan udang tak boleh makan udang. Hari ni dia tak penting tak boleh Aduh, tak nak makan depan korang lah. Okay. So, bila Cik Pa buat benda perkara ni, korang tahu tak, Cik Pa buat benda perkara ni, iaitu Cik Pa buat cabutan duit hari raya. Sebab tu dah terlampau ramai sangat tau. Ramai sangat. Cik Pa rasa yang masuk tu lebih dekat dalam 200 lebih. So Cik Pa kena kasih 200 orang untuk duit sampul hari raya. Kalau satu orang beli 10, so Cik Pa dah berapa sampul Cik Pa kena bagi. Okay, Cik Pa tak pernah rasa Cik Pa berkira. Tak ada, sumpah Lila, tak ada you all. Cik Pa tak ada rasa Cik Pa nak bagi, Cik Pa bagi. Cik Pa cakap, benda ni bukan Cik Pa nak nama, bukan Cik Pa nak apa. Sebab Cik Pa anggap benda ni adalah duit hari raya yang Cik Pa bagi dekat orang. Sebab PKP kan, kalau tidak kita ada dengan share anak saudara, kita ada share dengan orang datang, budak-budak datang kan, bagi salam, bagi duit. So Cik Pa anggap benda ni satu macam kita nak kasih rezeki dekat orang. Kita buang je macam gitu, tak apa. Okey, kita bagi je. Sebab memang setiap bulan takkanlah kita nak buat benda baik-baik macam, "Ui, aku ada sedekah dekat anak yatim. Setiap bulan aku ada sedekah dekat sini, kat sini." Takkan Cik Pa nak kena bagi tahu dengan korang, update dengan korang apa yang Cik Pa buat. Dia tu buat sedekah sikit-sikit nak cakap. Tu dah, kita dah masuk dalam golongan riak. Okey? Takbur, riak semua dah. Jadi benda tu jadi hati dah tak ikhlas. Benda tu hati tak ikhlas. Jadi Cik Pa, apa yang Cik Pa buat cara macam itulah. Cik Pa buat macam gitu. Lepas tu apa yang nampak selepas tu, apa yang Cik Pa nampak selepas yang Cik Pa dah memberi dekat orang, kita cuci rezeki. You all tahu tak, sis dekat HQ, sis dekat anak-anak ejen Cik Pa datang tau. Dia datang berdouble. Korang tahu tak, serius Cik Pa cakap office Cik Pa masa PKP ni bulan baru, bulan 7, bulan 6, Cik Pa sangat takut tau bila ejen dah mula tak restock. Okay, ejen dah mula tak restock. Cik Pa risau, kenapa ejen tak restock ni? Aku risau, korang pun mesti ada anak tim. Kenapa anak-anak tim korang tak restock? Bila dia tak restock, mesti ada something. Ya Allah, rajin anak aku. Siap buat air kan. Alah. Ya makan. Jemput makan semua. Jemput makan. Okay. So, jadi bila Cik Pa fikir kat situ, korang kena konsisten sedekah. Itu yang Cik Pa cakap, kena konsisten. Bila Cik Pa masa sakit tu, pada awal bulan ejen dah mula tak restock. Bila ejen tak restock, Cik Pa dah takut. Cik Pa cakap, bisnes aku ni apa akan jadi? Apa akan jadi bisnes Cik Pa? Cik Pa takut juga kan. Kenapa anak-anak tim Cik Pa senyap? Kenapa semua ada merajuk dengan Cik Pa ke? Hai Princess, Cik Pa tinggal satu je awak punya sambal. Ni, saya sayang nak buka. Kejap nanti saya nak buka sebab Cik Pa geram, Cik Pa tak boleh makan pedas kan. Ini Princess punya tu, Eva Narisha, siapa nak sambal ni, beri order dengan dia. Sedap gila nak mampus. Pakai je aku dalam pantang ni. Geram. Cik Pa makan pun kena marah dengan Eri. Dia kata bila nak baik makan pedas. Kan. Tengok Eri makan yang satu ni. Nampak menggunung ni Eri makan ni. Nampak?
Kan korang tak percaya kan Eri kalau makan spaghetti olio, Cik Pa kata kalau order dekat SDS, kedai sepi kat Lavender ke, kalau pergi makan kat kafe tak cukup. Baik Cik Pa masak kat rumah. Cik Pa masak kat rumah. Kan. So Cik Pa hanya buang sedikit saja duit hari raya ni berkongsi dengan orang ramai. Korang tahu tak masa Cik Pa masa awal bulan, minggu pertama tau, masa Cik Pa sebelum Cik Pa masuk operation 9 hari bulan. Korang tahu tak Cik Pa risau gila. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pusing-pusing dia kata boleh segan. Okay. Okay, so bila Cik Pa sebelum 9 hari bulan Cik Pa takut tau, PKP ejen tak restock. Lepas tu Cik Pa takut Cik Pa macam mana nak cover gaji-gaji pekerja. Sebab Cik Pa tak nak potong gaji-gaji pekerja Cik Pa. Cik Pa tak nak potong. Cakap, alamak kesiannya. Semua PKP, orang gaji kena potong tau. Semua orang kena bagi potong. Cik Pa, jangan pergi Lavender dah. Kenapa? Lavender kenapa? Tak boleh pergi. Aduh, terliur. Okay. So, jadi bila Cik Pa tengok, korang tahu tak minggu pertama tu Cik Pa baru sales 20,000 tau. 20,000. Korang tahu tak? Bila Cik Pa buat sesuatu benda macam gitu kan, Cik Pa sakit tau sekarang ni. PKP tau. Tak ada bisnes tau. Tapi Cik Pa terperanjat. Korang tahu tak? Sales HQ hari ini dah berapa? 124,000. Serius. Sales HQ 124,000. Kami jual lebih kurang dalam dekat hampir 7,000 botol FRE. Sebab dah boleh masak sendiri. Tutup kedai Lavender. Oh, tutup kedai Lavender. Dah masak sendiri. Korang tahu tak? Cik Pa rasa macam bersyukur sangat. Dalam keadaan Cik Pa diuji, Cik Pa operation, Cik Pa PKP, tak boleh buka HQ, tak boleh buat apa. Tutup kan. Cik Pa sebab ini je. Sebab apa tau? Sebab apa tau? Kita kalau bagi share orang, perkara betul yang Cik Pa buat, kalau kita ada bagi value dekat orang, kalau kita banyak bersedekah dan kita ingat orang, rezeki tu akan datang. Pada Cik Pa buat ni tau, dua perkara. Cik Pa pergi, Cik Pa baru-baru ni Cik Pa bagi duit raya. Cik Pa pergi rezeki Cik Pa datang macam ni. Dan lagi satu, Cik Pa share TikTok, banyak share TikTok tau. Cik Pa buat video dekat TikTok. Cik Pa banyak share value dekat orang. Cik Pa buat banyak pasal rahsia-rahsia dobi. Dan Cik Pa tunjukkan teknik-teknik tu kan, kita bagi value dekat orang kan. Nampak tak kita membantu orang. Jadi bila Cik Pa membantu orang, benda tu TikTok terus naik view gila-gila punya. Tiba-tiba Cik Pa macam terperanjat. Cakap, ada orang nak order retail lah. Walaupun Cik Pa tak ada ejen yang restock. Padahal ejen tak ada restock pun. Tujuan Cik Pa bukannya bisnes tu customer. Tidak. Tapi HQ terus berderu. Dan korang tahu tak, akibat punca macam gitu, Cik Pa terpaksa ambil lagi pekerja. Lagi 2 orang. Cik Pa tak cukup dengan keadaan Cik Pa sakit. Siapa nak arrangekan interview? Siapa nak tu? Semua work from home. Semua kerja dekat rumah. Alhamdulillah pekerja Cik Pa tak potong gaji, dapat komisen lagi. Ni 2 hari bulan ni, 3 hari bulan diorang dapat komisen. Semalam diorang dapat gaji. Kan tak potong gaji pun. Rezeki daripada FRE. Sebab tu Cik Pa cakap bisnes FRE sangat-sangat stabil. Sebab apa? Produk ni kan, korang jangan susah. Produk ni sangat-sangat berkesan. Kita tolong orang, you all. Kita tolong orang. Kan kita membantu orang. Aku nak buka Mendak Ala ni. Bagus. Cara Narisha berniaga sangat-sangat bagus. Okay, ini betul-betul orang berniaga tau. Dia jaga packing dia, dia jaga hati customer. Ini kita bagi value. Kita bukan nak untung semata-mata. Bukannya kita hantar macam ini, kita dah tahu macam ini kan, kita pergi hantar kemik-kemik bagi pelanggan. Tak baik tau berniaga macam gitu. Jangan berniaga macam gitu. Kita kalau nak berniaga, biar hati kita ikhlas dengan orang. Dia tak apa kita keluar modal sikit beli plastik macam ini. Ini betul-betul orang berniaga. Nampak ni Lepas tu dia letak lagi ni dia letak thank you atas tanda ingatan. Nampak bila dapat kad macam gini bagus. Nanti kita boleh letak dekat peti ais, kita sangkut. Kalau kita putus barang ni, kita boleh contact dia. Ucapan dia terima kasih kat kita. Nampak dia keluar modal. Berniaga ni kena keluar modal sikit. You all kena invest sikit. Kan dia tak nak rosak ni, dia tak nak rosak barang dia ni. Korang nampak Ya Allah dia tambah lagi ni nampak. Dia tambah lagi bubble ni. Nampak? Dia tak kedekut pun. Dia tak apa? Packaging dia amat perfect. Okay? Sebab dia kaca, dia sangat jaga dia punya barang. Ini dipanggilkan servis you all. Ini dipanggilkan servis. Macam mana pula nak buka ni? Aku tak reti, Eri.
Yang tu kena potong. Oh potong. Oh macam gini Oh gitu. Okey ya. Dah. Potong macam gini. Okey. Sedap sampai kat fire, sangat sedap. Oh dia potong macam ni you all. So dia letak dalam ni. Lepas tu dia wrap lagi. Kalau ada orang menyaga dia dah nak wrap lagi tu dah. Dia tak nak buangkan benda-benda macam tu. Ada solitaire Aziz dah, Cik Pah dah jumpa dah. Okey, dah masuk dalam ni. Okey, terima kasih Fah. Cik Pah beli 3 botol. Dah habis 2 botol Cik Pah belasah masak nasi goreng. Tapi tak berapa pedas sangat kalau dimasak nasi goreng. Tengoklah. Macam mana Cik Pah cakap, Cik Pah baru bercakap dengan kau dah licin. Licin lah. Tinggal ekor udang je yang tadi korang dapat makan tu. So, okey, benda ni Cik Pah nak beritahu dengan kau yang Princess Alisha punya sambal ni, dia sangat bagus sebab apa? Dia tumis sampai masak, sampai naik type minyak dia. Semasa kau nak buat, korang boleh makan dengan nasi panas, makan dengan tempe, terung terung tu korang pergi rebus ke apa, ataupun ini sesuai dengan ubi rebus. Cari ubi rebus, goreng ikan bilis, ikan bilis ke ikan kering ke bagai ke, korang mixkan dengan sambal ni, petang-petang makan. Wow, meletup. Okey, ini korang boleh dapatkan dengan Alisha, Princess Alisha, dia ada kat situ. Dia juga agent FRE juga. Okey, dia agent FRE juga dan dia buat bisnes ni secara kecil-kecilan di rumah. So jom kita support bisnes orang Melayu. Okey, harga dia kat sini Cik Pah lupa berapa ya Alisha? Cik Pah lupa sebab masa tu Cik Pah beli 3. Cik Pah kalau beli tamak sikit. Kalau beli tak ada satu punya. Kalau beli mesti 3, 4, 5. Sama dengan Cik Ya. Cik Ya tahu perangai Cik Pah. Kalau beli dengan barang orang, Cik Pah tak suka beli satu. Kalau nak beli 2 sebab Cik Pah takut benda tu barang tu sedap, nanti nak kena repeat order lagi. So korang kalau nak order, jangan order satu menyesal. Korang kena order lebih. Okey, korang kena order lebih. So goreng ayam lepas tu letak dekat atas dia pun sedap. Sangat sedap. Sambal ni memang dah masak. Ramai orang buat sambal. Okey, ramai orang buat sambal. Tapi kita kena bagi value apa keistimewaan sambal ni. Semua orang boleh buat sambal. Sediakan lada, bawang putih, bawang apa. Mungkin dia ada cara teknik dia. Macam mana dia boleh buat sambal dia ni lebih lama. So kita tak tahu expired dia berapa kat sini. Cik Pah pun tak nampak expired dia. Mungkin dia boleh tahan sampai 1 bulan. Kalau korang boleh simpan kat dalam fridge, korang simpan dalam fridge. Nak makan, korang masukkan dia. Microwave, panaskan dia. Ini adalah salah satu menu yang paling cepat. Macam Cik Pah yang wanita yang selalu sibuk, Cik Pah ambil ni satu ni, setengah Cik Pah akan buat nasi goreng. Okey, masa nak tumis tu, tak payah tumis dalam bawah lama sangat sebab dia dah masak. Nanti dia hitam sambal ni. Korang cuma pecah telur, letaklah sayur, letaklah secukup rasa sikit, kasih dia perasa sikit, makan. Memang sedap. Bukan Cik Pah nak promo cakap baik gila, tapi barang yang sedap memang Cik Pah tak akan promo. Memang ini dah sedap. Cik Pah dah ini yang botol yang ketiga Cik Pah pakai. Ini yang botol yang ketiga. Okey, sebab Cik Pah dah makan 2. Dah setengah separuh dah. Cik Pah dah makan separuh. Nampak? Sedap ni spaghetti. Cik Pah akan simpankan dekat dalam fridge. Yang ini tinggal separuh. Okey? Ni botol yang kedua. Ni kalau kita Cik Pah makan ni habis dah. Botol pertama dah habis dah. Ni botol kedua. So yang ni ketiga. Cik Pah masih dalam sampul tadi. Okey. So jom kita order, kita support dengan Princess Alisha. Dia ada dekat situ. So kalau korang nak try, korang boleh try. Jangan cuba satu, rugi. Okey, beli 2, beli 3. Sebab buat stok kat rumah. PKP duduk kat rumah je. Buat makan benda-benda macam tapi ini. Jangan sampai angkat benda rugi lah. Betul. Nak tahan simpan dekat peti ais. Cik Pah simpan dekat peti ais. Bila Cik Pah nak makan, pakai ni, nak lembutkan dia, Cik Pah masuk dekat microwave dulu, defrostkan dia dulu, lepas tu Cik Pah bertumis. Okey, ni memang sesuai. Nampak datang lagi lalat Eri. Sebab udang ibu. Ibu tak nak makan nanti dululah. Okey. Ada pedas, ada yang kurang pedas. Okey. So itu yang kita sambut support orang Melayu berniaga. Ni support orang Melayu berniaga. Jangan condemn orang. Okey. Berniaga betulkan niat. Kalau rezeki, kalau Cik Pah cakap tadi kan, Cik Pah kata benda sales Cik Pah meletup sebab dekat TikTok. Bila dekat TikTok tu meletup, korang tahu tak? Cik Pah dapat satu hari panggilan WhatsApp tu bertalu-talu gila sampai Cik Pah tak boleh handle. Dan Cik Pah ada kasih kepada anak-anak tim. Contoh macam ada orang yang nak COD, Cik Pah bagi pada anak-anak tim Cik Pah yang dekat Singapura dengan Sabah Sarawak. Cik Pah terus bagi je. Bagi dengan diorang, Cik Pah bantu diorang, anak-anak tim Cik Pah ni, Cik Pah bantu. Okey, tak apalah kau buat ni, kau beli, kau buat ni kan. Okey, so kalau yang mana yang HQ boleh handle, HQ handle. So kita kongsi rezeki dekat situ. Cik Pah nampak bila HQ jam, HQ macam tak boleh handle, customer ni dia tak sempat tau. Perangai pelanggan ni macam-macam cara. Okey, sebab tu customer always right, tapi kadang-kadang customer is always not right. Kan, kadang-kadang hati aku panas juga. Kadang-kadang customer semua ni kau betul lah, aku
kau je betul sis kau betul, tapi kita nak buat macam mana kita berniaga. Okey, bila Cik Pa tim Cik Pa lambat reply kan, dia kata dia nak produk ni kan, dia kata lambat reply. Tak payahlah sis, kita dah pergi kat sini. Tak payahlah sis, kita dah pergi Shopee. Kebanyakan semuanya reject sebab semua dah pergi Shopee. Okey, itulah yang tertimbulnya pasal harga. Tapi HQ sangat profesional. Sebab kami menjual barang FRE. Cik Pa sangat-sangat profesional, okey. Dan tim Cik Pa cakap, kalau kita dapat customer, kalau dia kata dia nak pergi dekat FRE, cakap apa dengan diorang? Terima kasih sis kerana support FRE. So sis boleh pergilah ke Shopee dan semua barang kami semua original. Okey, kalau dia cakap pasal harga, kenapa harga di Shopee lebih murah daripada harga HQ, kita tengok seller sis, kita tengok seller. Ada yang seller dia boleh kasih you less. Itu je. Kita tak akan cakap jangan belilah dekat apa, sebab HQ tetap jual RM17 dan harga postage RM10. Harga postage RM10. Kita nak buat macam mana? Postage pun memang charge kita macam itu. Kita tak ada main harga, kita tak nak apa, sebab kita tak nak sabotage, kita tak nak boycott, kita tak nak provoke benda-benda ni dengan ejen-ejen. Kita tak nak argue dengan ejen-ejen. Okey. Sambal tu makan dengan ulam. Ya, udah makan dengan ulam. Bismillahirrahmanirrahim. So bila Cik Pa nampak Cik Pa punya pencapaian Cik Pa kat situ, Allah uji Cik Pa dengan Cik Pa sakit, Allah uji Cik Pa dengan macam-macam lah. Cik Pa memang sedih gila lah kan. Tapi kalau Cik Pa kena kuat semangat. Cik Pa tak boleh harapkan Cik Pa kata sakit. Ni pun Cik Pa sakit juga. Cik Pa tak boleh cakap duduk Cik Pa sakit kan. So Cik Pa teruskan. Tiba-tiba je Cik Pa buat closing pada hari ni. Sales HQ di sini dah dekat 124,000. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Cik Pa makan sambil-sambil. Sedap dia masak. Pandai nak ibu masak. Pandai. Yang tepi. Okay. So Cik Pa nak kau orang buat benda yang sama. Banyakkan bersedekah. Betul kan ni? Betul kan ni? Kalau berniaga tu korang kena betulkan ni. Sedap ni? Kenyang? Nak tambah lagi Kurang ajar ni. Dia nak tambah lagi kau orang? Dia nak tambah lagi. Okay. So Cik Pa pun itu yang benda perkara betul yang Cik Pa buat. Cik Pa harap ejen Cik Pa dekat sini, okey, kita berniaga, kita betulkan niat. Tadi saya cakap kita betulkan niat dan banyakkan bersedekah. Bersedekah tau, apa yang korang dapat, korang kena cuci rezeki. Kan sekarang kan kita ada yang orang yang susah, bendera putih, ingat tak? Okey, kan sekarang bendera putih. So, kalau boleh korang carilah link-link yang korang boleh buat sedekah. Korang sedekahlah 100 ke 200 untuk cuci rezeki korang. InsyaAllah selepas ni korang akan dapat rasa aura rezeki korang balik. Korang akan dapat. Korang akan dapat. So itu yang Cik Pa cakap, Cik Pa yang perkara betul yang Cik Pa buat. Okey, jangan busuk hati dengan orang. Okey, bukan Cik Pa buat live secara live macam gini Cik Pa menyindir mana-mana pihak. Tidak, Cik Pa tak berniat untuk menyindir mana-mana pihak. Semua orang boleh berniaga di Shopee. Semua orang boleh cari duit dekat mana-mana. Semua orang boleh. Rezeki you all terpulang pada rezeki. Benda ni betul prinsip betul Eva. Benda ni kan korang tak akan nampak tau. Bila satu benda yang korang buat kecil je. Contoh korang jual FRE kan. FRE ni sedekah tau. Orang tak nak beli tak apa. Jangan hard sell. Kita pun tak suka orang datang kat kita menjual. Kita suka tak time kita makan, orang datang, Kak, saya nak jual dengan mana? Kak, buku lah, pen lah, apalah, tudung lah. Orang tudung jarang lah. Selalunya orang jual pen. Okey, orang jual jual dompet. Selalunya orang-orang Najira lah tu kan. Selalunya orang macam gitu. Dia suka, dia hard sell tau. Dia tak tahu orang tu tengah ada masalah kat kita. Kadang-kadang kan yang mana lelaki bini tengah bergaduh, dia buat bodoh je. Bang, pen ni baik bang, apa semua kan. Macam dia tak hormat kita kat situ. Nampak tak dia hard sell? Macam sampai dia display sangat serius tu kan. So kita jangan hard sell. Dalam FRE ni sangat-sangat kita berkongsi dengan orang. Sangat-sangat mudah. Cik Pa cakap sangat-sangat mudah. Ramai dari ejen-ejen Cik Pa yang dah berjaya, yang Cik Pa ajar diorang cara teknik macam mana nak jual FRE ni. FRE ni hanya kita sembuh je dengan orang. Sama ada orang tu nak beli ke tak nak beli, terpulang pada dia. Dia akan rasa nanti dia balik rumah, dia kata, betul lah tadi baju aku bawa hafak. Tadi rupanya kawan aku spray benda lah ni. So dia akan cari, kalau dah ada rezeki kau orang tu pasti datang balik. Percaya.
Okey, jangan takut. Mungkin hari ini dia tak ada duit nak jadi ejen. Hari ini dia tak ada duit, tak ada extra sikit pun. Dia tak ada nak masuk under ejen dengan korang kan. Tak apa, tunggu, sabar kan. Kumpul duit lagi, kumpul duit. Jadi dropship dulu. Tak apalah kau jadi dropship aku. Dropship berapa ringgit untung? Babe, kadang-kadang dia tanya kan, adalah sebotol dapat untung RM2. Tapi kalau mula-mula belum masa start bisnes, dia dah cakap macam ni. Alah, untung RM2 je. Susah kan kita nak control customer macam itu. Sebab kalau dia tak betulkan niat, sebab dia nak fikirkan keuntungan je. Dia fikir untung je. Dia tak tahu yang barang ni senang gila. Kasih 10 botol, 3 jam dah boleh habis. 3 jam dah habis. Cik Pa cakap dengan korang kalau adalah Jom Heboh ni, kalau Cik Pa sewa booth Jom Heboh ni, Cik Pa rasa kalau satu hari tu Cik Pa boleh jual 1,000 atau 2,000 botol. Cik Pa percaya pada produk. Kita percaya pada produk. Korang jangan fikir pasal keuntungan. Okay? Keuntungan. Betulkan niat korang dulu. Betulkan. Kuatkan personal branding korang dulu. Korang tahu tak? Kalau salah satu lah Cik Pa ambil jenama brand apa tau? Suncreek lah. Kenapa Cik Pa suka sebut nama perkataan Suncreek? Suncreek ni. Sebab Suncreek ni dia punya market dia gula-gula Hex. Adalah company yang Cik Pa bekerja dengan dia. Cik Pa adalah salah seorang staff dengan dia. Cik Pa sangat-sangat amat respect dengan Datuk Pakat tu kan. Cik Pa bekerja under Datuk Pakat. Okay. Cik Pa sangat rasa inspirasi dengan cara marketing dia, cara sistem dia. Okay. Bukan senang tau Datuk Pakat ni. Nama Datuk Pakat ni kan, iaitu yang Cik Pa bekerja dengan dia. CEO ni dia bukannya senang tau. Dia daripada awal dia susah. Dia nak naikkan market gula-gula Hex. You all tengok gula-gula Hex. Semua dekat kedai mama ada jual gula-gula Hex. Betul tak? Kan? Sebab dia kuatkan personal branding kat situ. Untung gula-gula Hex ciput je. You all ciput je. Untung dia ciput je. Orang yang peruncit kedai ni ciput. Sama juga dengan jual Suncreek. Ciput je untung dia. Tapi oleh kerana orang memerlukan barang tu. Gula-gula Hex. Orang nak makan kan, sakit tekak kan. Orang perlukan barang tu. Macam Suncreek. Okay, untung dia sikit je, bukannya banyak pun tak. Tapi kan dia membantu orang tau. Sebenarnya Datuk ni kan, Cik Pa nampak kan, Datuk Pakat ni kan, dia tak, bukannya pasal keuntungan, dia banyak menolong orang. Betul. Sebab tu kalau korang pergi tengok, pergi beli Suncreek ni kan, ada yang kedai runcit ni harga dia dekat sini macam ni. Ada kat kedai dia ada harga macam ini. Dia macam kena Shopee jugalah kan. Macam Shopee lah. Di mana dia fokus kepada dia nak membantu orang. Sebab orang perlukan Suncreek mesti ada dekat rumah minum. Kan. Dia tak kisah pasal keuntungan. Untung sikit je. Dia untung sikit je sebab dia fokus pada borong besar. Sama juga dengan konsep FRE juga dekat sini. Kita nak banyak nak membantu orang. Tapi barang tu senang nak jual. Orang nak gunakan barang tu. Suncreek dah tentu orang nak minum air Suncreek tu kan. Memang orang nak minum air Suncreek tu. Nak tak nak orang kena beli. Sama juga dengan FRE ni. FRE ni ada salah sejenis produk. Orang perlukan barang produk ni. Aku nak wangikan rumah ni. Aku nak wangikan baju-baju aku ni. Sama. Dalam marketing tu semua sama. Cuma cara korang je lah. Apakah tugas Cik Pa? Tugas Cik Pa adalah apa tau? Okay. Tugas Cik Pa ada barang. Okay. Cik Pa adalah ada FRE ni ada barang. Cik Pa adalah pembekal. Okey, Cik Pa adalah pembekal. Cik Pa ada barang. Cik Pa ada barang, korang buat marketing. Korang yang jalankan marketing. Bila marketing tu ada, sales tu ada, commission baru korang ada gaji. Commission tu adalah korang punya. Cik Pa hanya adalah FRE adalah mengeluarkan produk yang baik, yang bagus untuk menolong orang, untuk bantu korang. Tapi korang yang kena buat marketing. Okey, korang yang kena buat marketing. Tapi sebalik tu di HQ bantu korang lagi keluarkan macam buat poster, buat apa. HQ bantu korang lagi, support korang lagi. Janganlah cakap Cik Pa nak poster, tak poster, korang order saja. Padahal benda tu korang boleh buat sendiri. HQ apa yang boleh HQ boleh bantu, HQ bantu korang. Tapi tak semua HQ boleh 100% boleh fokus dengan korang. Sebab kita banyak ejen, ramai ejen. Kalau korang nak lagi sukses, korang nak lagi bagus, korang kena ada ilmu. Sebab tu Cik Pa cakap, berniaga kena ada ilmu. Bila korang ada ilmu, korang kena buat ni, korang kena buat tu. Korang tahu macam mana nak jalankan bisnes korang. Korang tak ada harapkan HQ semata-mata. Kan? Sama macam FRE. Setiap rumah dia sama Ain Jamal. Semua orang perlukan FRE dekat rumah. Semua orang perlu. Sama macam sambal. Orang pun perlukan makan sambal. Sebab orang sibuk macam Cik Pa kan, mesti cari sambal yang segera macam gini. Sebab kita bagi value dekat orang. Kita bukan jual barang produk ni jual semata-mata kan keuntungan. Sebab kita perlukan benda ni, keperluan. Memang semua orang perlukan barang ni. Lagi satu yang Cik Pa nak cerita, FRE ni harga mampu milik. Semua orang boleh beli.
Semua orang boleh beli. Kau boleh beli harga ni murah, sama juga. Sebab tu kita di HQ nak standardizekan harga ni. Kita nak samakan supaya semua orang boleh gunakan FRE ni dengan harga yang mampu milik. Okay. Alright, so Cik Pa harapkan benda ni dapat sesuatu dengan korang yang Cik Pa share. Okay, yang Cik Pa share. So Cik Pa pun dah tunjuk dengan korang macam mana sistem Shopee tu berlaku. So Eri dengan Cik Pa memang work from home. Okay, kita sekarang memang work from home. Dan Cik Pa memang 100% fokus kepada ejen Cik Pa, terutama ejen Cik Pa. Siapa yang dekat sini ingin Cik Pa bantu korang, siapa yang rasa hendak dibantu dan di-guide nak buat penambahan income korang, jana income orang yang orang kata asyik duit tu ada cukup-cukup je. Itu pun tak cukup. Kan tak cukup. Nak tak Cik Pa bantu korang dengan harga bermodal RM150. Datang lagi ni, mendaklah ni, datang lagi. Aku nak sepil kejap. Lalat. Okey. Siapa dekat sini yang Cik Pa nak bantu, okey, untuk menjana income bersama dengan FRE, bermula daripada zero to hero. Okey, Cik Pa di sini sudi membantu you all dengan korang boleh kontakkan ejen Cik Pa dekat bawah ni. Ni semua ejen Cik Pa. So korang tengok kawasan mana yang korang sesuai dan dengan siapa yang korang kenal lah, yang selalu masuk live Cik Pa, yang aktif, korang cari orang tu siapa yang baru ni, yang baru nak buat bisnes dengan FRE ni, kita ada teknik juga tau. Okey, cari yang siapa yang dalam setiap live Cik Pa dia sentiasa ada masuk. Siapa yang selalu ada dekat live Cik Pa tu. Korang kenal, kita ada nama-nama ni Cik Pa tak nak sebut, nanti ramai sangat nama sini. So pilih nama orang yang aktif. Orang yang aktif tu dah adalah boleh layak jadi team leader korang. Dia tak akan tinggalkan korang. Orang-orang ni dia tak akan tinggalkan korang. Kalau kita nak buat bisnes, kita pastikan kalau nama orang tu cik naik saja, dia tu memang hyper. Dia ni boleh jadi team leader aku. Dia ni boleh ajar aku. Kalau aku susah, mesti dia tolong aku. Ni team leader bagus. Ni team leader bagus. Okay. So korang boleh pilih. Itu cara pemilihannya. Macam mana kita nak masuk dalam circle yang bagus. Yang circle ada energy. Yang circle yang boleh bantu kita, bagi kita result. Bukan untung je. Kita nak untung dia, tapi dia boleh kasih kita result. Okay. So kita ramai dekat situ. Pilih je ejen kita semua hyper gila. Dan diorang ni sangat-sangat stay dekat FRE dah lebih. Dah dekat yang setahun pun ada. Yang lebih 1 tahun pun ada. Pun ada lebih daripada 1 tahun. So korang jangan lupa dapatkan yang sambal ni dengan Eva. Tu dia ada lagi sekali Princess Narisha yang love tu. Dia adalah seorang artis. Dia seorang artis. Dan dia ada buat sambal muda chef muda. Sambal chef muda. Okay, sambal chef muda, orang kata work from home. So bila PKP ni kan, dia pun buat kerja ni dekat rumah. Dia ada inspirasi buat sambal ni. Sambal ni dia kata dah lama, tapi atas permintaan orang ramai, dia cakap dia bukakan balik sambal tu. So Cik Pa sudi untuk beritahu dengan korang. So kalau korang nak jadi ejen dia pun boleh kot kan. Betul kot. Dia ada nak jadi ejen kot. Mungkin beli banyak dapat murah kot Eva. Betul tak? Kan, mungkin beli banyak dapat murah kan. Mungkin dia nak buat sistem ejen. So kita sama-sama support orang-orang Melayu menyaka kita. Kita support orang Melayu. Jangan jatuhkan orang Melayu. Okay, jangan cakap mahal lah, apalah, ini semua nak untung lah. Jangan macam gitu. Kita ni cuma small business je. Cik Pa ni ada small business. Cik Pa berkongsi rezeki dengan semua orang. Sama juga dengan Eva tu. Dia pun ingin berkongsi rezeki dengan korang. Okay. Alright, itu saja. Cik Pa minta maaf sepanjang live Cik Pa ni mengambil masa yang lama. Okay, terima kasih teman dengan Cik Pa masak spaghetti olio dengan Eri yang tak makan lagi. Udang ni doktor nak tolak tepi. Kalau mahal buat sendiri. Betul. Kalau semuanya mahal saja, korang rasa jadi founder, korang rasa jadi pengasas, macam mana korang rasa, itulah sakit tau sebenarnya. Sebenarnya kita nak buat strategi, kita nak keluar barang, kita nak bayar itu, kita nak bayar ni. Kan susah sebab bukan senang kita nak yakinkan orang barang produk kita ni bagus, barang makanan kita ni bagus. Bukan. Kalau tak orang lain review barang kita, susah tau. Marketing kena kuat. Marketing kena buat. Ingat Eva, you sentiasa kena buat marketing. Okay, marketing. Sebab ada ramai orang yang tak tahu lagi sambal you ni. You berdosa
kalau you tak sharekan dengan orang ramai, you tak berdosa kalau kita tak bantu orang tu. Sedangkan dia kat rumah tu tak cukup masa nak masak, dia terpinga-pinga, dia nak buat apa, aku nak kena tumbuk cili lagi lah, nak kopek bawang lagi lah, nak masak nasi goreng saja dia nak ambil 1 jam. Tapi ni tak payah 1 jam, korang standby ni dekat rumah, okey, korang boleh buat sambal ni sebagai basic. Okey, goreng telur letak atas pun boleh, goreng ayam letak atas pun boleh, goreng ikan letak atas pun boleh, semua boleh. 3 in 1, 1001 macam korang boleh gunakan resepi dengan hanya 1 botol ni sahaja. Boleh selamatkan keadaan kesibukan masa korang di rumah. Kan? Hanya ini saja. So Eva, you kena banyak sharekan dengan orang. Ramai orang tak tahu. Kuatkan marketing. Okay, selalu buat posting. Macam mana kita nak bagi orang nampak kita. Sebab sendiri pun tak buat marketing, macam mana orang nak nampak? Cik Eva pun tak tahu. Kalau Narisha kata, Eva kata, ya ke Eva, you berniaga, I tak pernah nampak you. Kan? Mesti orang cakap, mesti dia tak buat marketing dia tu. Cik Eva macam mana nak buat marketing? Dia kena buat posting selalu. Rajin buat live. Tambahkan energi dia. Apanya kebaikannya sambal ni. Kalau dia makan sambal ni, apa yang bagusnya? Kena cakap. Kan, kalau dia beli sambal ni, apa yang best? Menjimatkan masa orang tu. Kan kita bagi value dekat orang. Sis, menjimatkan masa you, sis. You tak payah tu. Laki you, suami you makin sayang dekat you. Sebab apa? Bila masak cepat, bolehlah bersama-sama dengan keluarga. Nampak tak kita bantu orang dekat situ? Okay? Nampak tak? Dengan sambal ni, kita boleh bantukan ramai orang. Kita boleh bantukan family tu meluangkan masa dengan family, dengan anak-anak dia, dengan suami dia, lebih banyak masa dengan family. Sebab apa? Kerja dia dah mudah. Ambil je goreng telur, letak benda alani. Dah senang kan? Settle. Jadi dia banyaklah masa dengan family dia. Nampak tak? Dapat sesuatu tak kat situ? Kita bagi value dekat orang. Hanya dengan 1 botol macam ini je. Cerita, jangan menjual. Kak, ambil lah kak, gambar ni bagus kak, ini. Dia ada bawang ni dia blender, cili ni dah kering, apa semua. Korang cerita lah pasal benda-benda alam dan bahan ni. Memang tak nak dengar. Sebab korang tak kasih value dekat orang. Kena letak add value. Apa kebaikan kalau dia makan sambal dia ni, kalau dia beli, apa yang saya dapat? Okay, kena cerita tu, kena share dengan orang. Okay, alright, itu sahaja. Cik Pa minta maaf sekali lagi daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Yang baik tu dah datang daripada Allah, yang tak baik tu ada kesilapan daripada Cik Pa sendiri. Sekiranya ada bahasa Cik Pa yang tadi yang kasar ataupun menguruskan hati tuan-tuan dan puan-puan dekat sini sepanjang live Cik Pa minta maaf. Okay, Cik Pa hanya bersuara kerana untuk memberi keadilan kepada semua pihak tentang Shopee ni kan. Cik Pa harap selepas ni kita tak nak isu lagi pasal Shopee, tak ada menyindir di mana-mana belah-belah pihak. Okey, jangan pula korang nampak status Cik Pa hari ni Cik Pa ada masalah sikit. Tidak, Cik Pa tak ada masalah juga. Kadang-kadang kita cuma nak up status je, tak ada benda pun, tak ada kena-mena pun. Cuma Cik Pa jarang up status kan. Hari ni masa terlebih, so Cik Pa saja je up status, tak ada kena-mena. Okey, tak ada kena-mena langsung. Okey, so Cik Pa rasa semua dah baik-baik, Shopee dah okey, semua dah okey, korang berniaga okey, dah itu je dah cukup. Okey, so kita jumpa lagi besok. Terima kasih ambil masa yang lama. Cik Pa undur diri dan Cik Pa end live. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.